Warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kumpulan kami akan mengulas tentang satu topik yang bertajuk Tamadun Cina, Peradaban Lembah Sungai Kuning. Bagi pengenalan, sebahagian besar wilayah Cina terdiri daripada pegunungan. Sungai Huanghe mengalir di sebelah utara. Bagi penamaan Sungai Kuning, disebut Sungai Kuning kerana membawa lumpur kuning sepanjang alirannya, bersumber dari pegunungan Kunlun di Tibet dan mengalir melalui daerah pegunungan China Utara. Bagi kehidupan ekonomi, penduduk Cina kuno bekerja sebagai petani, sudah menggunakan bajak untuk mengolah tanah. Bagi kehidupan sosial, masyarakat Cina kuno diatur dalam aturan feudalism, golongan bangsawan berkuasa ke atas rakyat. Bagi pemerintahan, ia terbagi kepada dua. Yang pertama, feudalism. Yang kedua, unitaris. Okey, seterusnya saya serahkan kepada kawan saya. Di China, dinasti Shang merupakan dinasti pertama yang tercatat dalam dokumen sejarah China. Dinasti Shang mula bersejarah sejak ke-16 abad sebelum Masihi dan tempoh bersejarah bagi dinasti Shang adalah 600 tahun. Di kawasan barat Laut Anyang, Provinsi Henan pada awal abad ke-20, penghuni kampung Ziotun telah menemukan tulisan kulit kura-kura dan kampung itu dikenali sebagai Runtuhan Yin yang merupakan ibu kota dinasti Shang pada zaman dahulu. Penemuan Runtuhan Yin itu adalah perkara penting dalam usaha arkeologi di China pada abad ke-20. Selain kulit kura-kura, tulang binatang yang tertulis dan barang-barang perunggu juga artifak berharga yang dijumpai di Runtuhan Yin. Bagi dinasti Zhou pula adalah dinasti terakhir sebelum China disatukan di bawah dinasti Qin dan merupakan dinasti paling lama bertahan dibandingkan dengan dinasti lain di China. Lokasi dinasti Zhou berada di lembah Sungai Kuning di mana kelanjutan kekuasaan dari dinasti Shang dengan ibu kota bernama Hao. Raja yang memerintah dari satu generasi raja sampai 14 generasi raja yang melahirkan gaya pemerintahan yang berbeza setiap zaman yang memerintah. Okey, saya serahkan kepada kawan saya. Okey, untuk dinasti Qin. Dinasti Qin dinamakan sepenuh nama keluarga pemerintah Empayar Dinasti Qin yang mengisytiharkan daripada negara Qiu, kini sebagai Gansu dan Jiangxi. Dinasti ini telah diasaskan semasa zaman negara berperang oleh negara Qin yang dipimpin oleh Qin Shi Huang, Maharaja Qin yang pertama. Pusat pentadbiran Qin berusaha mengurangkan peranan aristokrat dan pemilih tanah serta memiliki penguasaan terus terhadap rakyat yang mempunyai populasi terbanyak dan menguasai penguasaan kuasa buruh yang besar. Dinasti Han. Dinasti Han adalah satu daripada 3 dinasti yang paling berpengaruh di China sepanjang sejarahnya. Dinasti ini meletakkan dasar-dasar kebangsaan China, mewarisi penyatuan China dari dinasti sebelumnya, dinasti Qin. Dinasti Han sendiri didirikan oleh Liu Bang, seorang petani yang memenangi perang saudara dengan saingannya Xiang Yu. Masyarakat pada dinasti Han telah berhasil untuk membuat kertas dan bahannya diperbuat daripada kulit kayu dan kain-kain bekas. Saya serahkan kepada Faris. Dinasti Tang adalah antara dinasti yang paling berkuasa di zaman pertengahan China. Mempunyai lebih dari 2.1 juta batu persegi, Maharaja Gaozu adalah Maharaja dinasti pertama. Dinasti ini mempunyai konflik dalaman di dalam keluarga diraja yang memamparkan pembunuhan dan rampasan kuasa. Walau bagaimanapun, dinasti Tang merupakan zaman yang paling hebat bagi tamadun China zaman pertengahan dan menyaksikan pertumbuhan ekonomi yang berterusan. Seterusnya, dinasti Song merupakan satu lagi dinasti berkuasa zaman pertengahan China. Dinasti Song yang memerintah bertahan selama 3 abad. Pada puncaknya, empayar itu mempunyai kawasan sebesar 1.2 juta batu persegi. Maharaja Taizu yang merupakan maharaja pertama kerajaan berjaya menyatukan semula China melalui kempen ketenteraan dan menumbuhkan dinasti Song. Pencerobohan Mongol pada abad ke-13 menyebabkan kematian dinasti Song dan mengantar dinasti Yuan.
Seni sastra dan filsafat. Seni sastra Cina kuno bersumber daripada ajaran-ajaran ahli falsafah. Pengaruh ajaran tersebut menjadikan keadaan pemerintahan yang kacau bilau menjadi baik dan harmoni. Antara filsafat dan ajarannya, Lao Tse mengajar manusia mengikuti jalan yang ditentukan oleh alam dan menolak kehidupan duniawi. Dan terdapat kekuatan gaib yang mengatur alam semesta. Kekuatan gaib tersebut dinamakan Tao. Kongfuce mengajar agar masyarakat Cina kembali pada kehidupan lama sebagaimana tradisi atau kebiasaan para leluhur. Confucianism, Confucius atau disebut Confucius mengajar orang harus mengutamakan akhlak yang baik. Meng Tse pula mengajar ajaran yang menyangkut soal pemerintahan, berpendapat setiap manusia mempunyai pembawaan yang baik. Percaya seseorang berbuat jahat akibat ketidakpuasan pemerintahan yang buruk, dan menurut Meng Tse juga, rakyat mempunyai hak untuk memberontak jika maharaja ataupun kerajaan yang berkuasa tidak menjaga kesejahteraan rakyat. Saya akan beri kepada teman saya. Bahagian terakhir iaitu ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni bangunan. Kepentingan perkembangan ilmu astronomi dalam masyarakat Tiongkok kuno ialah pertama, membentuk sistem kalender. Kedua, masyarakat dapat mengetahui tentang pergantian dan pertukaran musim. Ini kerana aktiviti kehidupan bangsa Cina seperti pertanian dan pelayaran bergantung berat kepada pengetahuan dalam pertukaran musim. Bagi seni bangunan pula, seni bangunan Cina kuno yang pertama iaitu tembok besar Cina dibangunkan pada zaman dinasti Qin, tamat pembinaan pada zaman dinasti Ming. Dibina untuk menahan serangan musuh dari utara, terutama suku bangsa Xiongnu dan Tartar. Kedua ialah kuil Tuhan Langit. Kuil merupakan tempat suci untuk pemujaan tuhan-tuhan mereka. Kuil Tuhan Langit ini dibangunkan di kota Beijing dan dibuat menggunakan batu pualam. Seni bangunan terakhir ialah Istana Kaisar, iaitu merupakan bangunan megah di China selain kuil. Dan pandangan bahawa Kaisar merupakan penjelmaan tuan-tuhan yang memerintah di China. Itu saja. Terima kasih. Nah, itu saja daripada kumpulan kami. Terima kasih. Mimpi sama. Assalamualaikum.